Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi untuk hari ini dalam pendidikan Islam. Baik, siapa boleh bagi tahu Ustazah tajuk apa yang Ustazah akan mengajar pada hari ini? Okey, berdasarkan lagu yang kamu sama-sama menyanyi bernasyid dengan Ustazah tadi. Okey, bagus ya. Iaitu berkaitan dengan hijrah. Okey, bagus ya. Okey, sekarang kita nak lihat tajuk kita pada hari ini iaitu pelajaran 21. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 157 157 bidang sirah, iaitu tajuk kita yang berkaitan dengan nasyid tadi iaitu hijrah detik bersejarah. Negara Arab ya, di mana kedudukan Mekah dan Madinah. Okey, di sini kita lihat peta kedudukan Mekah dan Madinah. Madinah sebelum Rasulullah berpindah iaitu dinamakan sebagai Yasrib. Okey, di sini Mekah dan Madinah, di sini Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okey. Maksud hijrah pada bahasa. Pada bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada istilahnya, perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Hijrah juga kita boleh ertikan sebagai peristiwa hijrah ini. Kita lihat pada mulanya umat Islam ini berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah SAW. Mereka keluar dari Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ni berhijrah pada siang hari kerana keberanian yang ada pada sifat Sayyidina Umar. Setelah hampir 2 tahun para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW berhijrah setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini penduduk di Madinah, di Yasrib ketika itu penduduk Islam yang menanti ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Apakah faktor-faktor yang mendorong berlakunya hijrah? Di sini ada 4 faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Yang pertama ialah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 158. Okey, boleh baca bersama-sama dengan Ustazah. Wahyu daripada Allah untuk ketika berlakunya hijrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Surah Al-Anfal ayat 30 yang bermaksud, ingatlah ketika orang kafir musyrik menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Jadi tak berjayalah mereka nak menghalang Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okey, faktor yang kedua ialah memelihara akidah.
umat Islam mengorbankan tanah air. Tanah air ni maksudnya di Mekah lah. Mereka dari Mekah. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang sangat berharga. Okey, mereka sanggup untuk tinggalkan bumi mereka, bumi Mekah, harta benda untuk kerana memelihara akidah mereka. Okey. Yang ketiga kita lihat pelawaan penduduk Yathrib. Okey. Penduduk Yathrib itu kita lihat di sini, sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Rasulullah SAW mengadakan Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua dengan sekumpulan penduduk di Yathrib. Okay, nanti kita lihat apakah kandungan Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Pada ketika itu, Rasulullah SAW telah pun menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk di Yathrib. Mereka dah mengetahui dah kedudukan orang-orang Islam di Mekah. Jadi mereka telah mempelawa Rasulullah untuk menjadi ketua mereka di sana. Faktor yang keempat. Okey, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat, iaitu mereka nak membunuh Rasulullah dan para sahabat yang menganut Islam dan menyebarkan Islam. Kita lihat di sini musyrikin Mekah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam, terutamanya mereka yang lemah dan hamba, orang miskin. Mereka ni lah yang mula-mula sekali yang memeluk agama Islam. Tekanan ke atas Rasulullah SAW pula semakin hebat, terutamanya selepas kematian bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Kemuncak kepada penentangan mereka inilah, mereka berpakat di Darun Nadwah. Okey, kafir Quraisy ini, musyrikin Quraisy ini, mereka telah berpakat di Darun Nadwah ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Okey, apakah pakatan yang mereka buat di Darun Nadwah? Pakatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ni di Darun Nadwah ni, kita lihat mereka kaum musyrikin ni telah bermesyuarat dan bersetuju agar seorang pemuda yang gagah perkasa dari setiap puak dipilih untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara serentak. Mengapa mereka tidak bunuh seorang demi seorang? Kerana mereka takut juga akan penentangan daripada orang Islam ketika itu. Jadi ketika itu mereka nak membunuh Rasulullah SAW dan mereka berpakat secara serentak ni supaya Bani Hashim tidak dapat menuntut bela di atas kematian Nabi Muhammad SAW. Tapi semua pakatan mereka telah gagal. Di mana kita lihat Allah telah menurunkan ayat surah Al-Anfal, kerana Allah Maha Berkuasa telah menggagalkan semua tipu muslihat yang dibuat oleh musyrikin Quraisy. Ini isi kandungan Aqabah yang pertama yang Ustazah baca tadi, Ustazah terang tadi. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengada-ngadakan dusta dan tidak membunuh anak. Ini perjanjian Aqabah yang pertama dengan Rasulullah dengan penduduk Yathrib. Okey, ini kandungan Aqabah yang kedua, iaitu mereka berjanji untuk melindungi dan mempertahankan Rasulullah seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Sekian dahulu untuk siri pertama. Siri pertama, Hijrah Detik Bersejarah. Okey, kita akan sambung pada siri yang kedua, iaitu berkaitan tajuk hijrah juga, iaitu peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah. Ustazah sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa pada siri yang kedua nanti, insya-Allah.